Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dekat rumah ke? Pak kerja. Tempat kerja. Tolong. Jadi bolehlah kot saya kita mulakan majlis. Pamula. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada hari ini, pagi yang mulia ni, hari yang ke-28. So marilah kita memulakan majlis kita dengan mengikhlaskan diri kita, dan kita memulakan dengan membaca umum kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Betul lah Pak, 29 hari ni. Ya, Hari 29 hari ni. hari ke-29 kan? Bukan 28 ni ya. Surat 100. Muka surat 110. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Khabar? Baik, alhamdulillah bos. 110. Pusat 110. Okey. Dah masuk ah, sah tak ada. Macam tak ada. 20. Hari ni 25 bulan ya? Ya, ya. Semua dah. Oh, ini public holiday. Kita buka hari ni ya. Kedai apa bos? Kita tayar. Buka kot kan. Buka kot insyaAllah. Okey. Saya baca dulu saya. Ke Haji nak baca dulu? Atau Hati nak baca dulu? Boleh ya, saya baca dulu tak apa. Saya. Satu muka surat lah kan? Ayat 15. Satu. Okey. Satu muka surat lah. Satu muka surat. Okay, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب
مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. Cik Nasli, Ridwa tu tak nak langsung Ridwa tak nak. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهدي بهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو السميع ابن مريم والمسيح. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. Terjemahan 14. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebahagian peringatan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan. 15. Wahai ahli kitab, sesungguhnya Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal daripada isi kitab yang kamu sembunyikan dan juga yang dibiarkan. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya daripada Allah dan kitab yang menjelaskan. Cahaya maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab maksudnya Al-Quran. 16. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keredaannya ke jalan yang selamat. Dan dengan kitab itu juga Allah mengeluarkan mereka daripada gelap gelita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. 17. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih Isa putera Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Isa putera Maryam serta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Subhanallah. Hati baca dulu boleh? Boleh Hati. Sebab ada kelas pagi ni. Okey Hati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullah
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء qadir. Sampai sini ya. Ke satu lagi. Satu muka. Oh, satu muka. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi alaikum Azkuru ni'matallahi Uzkuru ni'matallahi alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى
فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يقولون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Terjemahan 18. Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, mengapa Allah menyaksamu kerana dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara manusia-manusia yang diciptakan. Dia mengampuni sesiapa yang dia kehendaki dan menyaksa sesiapa yang dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dan kepadanya tempat kembali. 19. Wahai ahli kitab, sesungguhnya Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. 20. Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kenangkanlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka, dan dikurniakan kepadamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. 21. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestin yang telah ditentukan Allah bagimu. Tanah Palestin itu ditentukan Allah bagi kaum Yahudi selama mereka beriman dan taat kepada Allah. Dan janganlah kamu berpatah balik ke belakang kerana takut kepada musuh, kelak kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. 22. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu adalah orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasuki sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripada sana, nescaya kami akan masuk. 23. Berkatalah dua orang lelaki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah, serbulah mereka melalui pintu gerbang di negeri itu. Jika kamu masukinya, nescaya kamu akan menang, dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Sadaqallahul Azim. Okey, Haji, baca Haji. Baca kan? Ya, ya. Baca sampai 28 ke? Satu muka surat bang. Sempat lah. Sempat. 6 sempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna faqatila inna hahuna
نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ أبناء آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال أقتلنك قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعدت
أعجر قال يا ويلتى أعجر جز قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Jadi punya masa ayat 24. Mereka berkata, wahai Musa, kami sekali-kali pun tidak akan memasukinya selama mana mereka masih ada di dalamnya. Kerana itu, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan perangilah mereka. Biarlah kami tetap menanti di sini sahaja. 25. Dia, Musa berkata, ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Oleh itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. 26. Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu dilarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi mereka. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati Batis bawah tak kan? memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. 27. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua-dua putera Adam. Para mufassir mengatakan namanya Qabil dan Habil. Ketika mereka berdua mempersembahkan korban, maka korban salah seorang daripada mereka berdua, iaitu Habil, diterima, dan daripada yang lain Qabil tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, sesungguhnya aku pasti membunuhmu. Dia, Habil, berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan daripada orang yang bertakwa. 28. Sesungguhnya jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut pada Allah, Tuhan seluruh alam. 29. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. 30. Maka nafsul Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun benar-benar membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang rugi. 31. Kemudian Allah mengutuskan seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, oh celaka aku, mengapa aku mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku sendiri? Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Barakallah. Okey, faham? Baca pula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا
من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. 32. Oleh kerana itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahawa barang siapa membunuh seseorang bukan kerana orang itu membunuh orang lain, yakni membunuh orang bukan kerana qisas atau bukan kerana berbuat kerosakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Hukum ini bukanlah mengenai Bani Israel saja, tetapi juga mengenai manusia semuanya. Allah memandang bahawa membunuh seorang itu adalah seperti membunuh semua manusia. Begitu juga sebaliknya. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. 33. Hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerosakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang.
memotong tangan kanan dan kaki kiri, dan kalau melakukan kejahatan sekali lagi maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. 34. Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahawa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 35. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, yakni jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, yakni berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. 36. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, nescaya semua tebusan itu tidak dapat diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih. Sadaqallahul azim. Okay, hari ini esok kita baca 4. Minta maaf lah, tak dapat nak tengok sangat Quran ni Tak apa hati, ada kelas hari ni. Di kelas hari ni belajar apa? Ngaji kat Tuan Haji, lepas tu ada kuliah agama. Kuliah agama dulu, lepas tu baru ngaji. Kita tengah excited tu. Okay. Okey, ada masa tadabbur, tadabbur tajwid dululah. Jadi tajwid dia berkenaan dengan muka surat 112. Masih lagi huraian yang semalam tu. La'im basatta, la'im basatta, basatta, la'im basatta. Gora 2, 4, 6, 8 daripada atas. Yang tanda merah. Ya. Oh. La'in basatta. Basatta kan. Basatta tu kita foto. To tu qalqalah kan? To qalqalah. Hati rasa tidak perlu lantun. Ya, tak boleh. Macam kita buang itu hukum apa yang kita belajar semalam tu? Hukum ya. Qalqalah sughra. Huruf hampir sama, to dengan ta. 52. Surat 52. Tapi tak ada sabdu ni, dia idgham utama mutajanisain kan, dia tak ada. Betul. Dia tak boleh nak lantun. La'im basat ta'ilayya. Ini dia qalqalah sughra. Qalqalah sughra Ya. Basat ta'ilayya. Dia kena lantun juga kan, hati kan. Yang mana tu hati tak ada Quran dekat depan hati ni. Maksud tu kena lantun juga, tapi bukan lantun secara kuat lah, kubra dia. Ya, tak ada kuat ke betul. Dia lantun juga, tapi lantun kecil lah, secara kecil. Sughra. Tak boleh saja dia basah tak boleh. Basah tak ilayya. Tadi hati baca yang tadi ada tegur tapi hati laju je tadi. Yang mana tu hati? Saya dengan rasa tegur yang rojulani, hati baca rojulani. Maaf Haji. Aduh, Katik-katik gini. Rasuluna itu juga ni. Rasuluna baca tarakat Rasuluna. 4 tadi kan. Cepat tu hati excited lah. Cepat Tuan kan? Haji bukan nak cepat tu sebenarnya. Atas salah diri sendiri tak. Okay. Gini pakai baju lah pakai baju lagi siap sebelum bagi Quran. Satu ayat apa? Tengok ayat yang muka surat 111 tu kan? 111 Okey. Ayat baris pertama sekali tu kan? Kalau kita wakaf wa ahibba saja. Saja kan? Ya. Satu harakat kan? Ya, betul. Dia tak jadi ma'arif disukun kan? Kalau tu ada huruf mat lah, huruf mat atas pada waw tu. Waw tu kira macam huruf mat kan? Ya. Waw tu huruf mat. Lepas tu ada satu lagi huruf dhammah atas tu, waw tu.
itu tak jadi ma'arif li sukun ke apa? Waw tu dah jadi huruf mat pakai hamzah lah kan. Maksudnya waw tu adalah ganti kepada hamzah tu. Waw tu dah tak ada dah. Waw tu jadi rumah tumpang ya. Waw tu adalah macam seolah kalau dia letak alif pun betul. Dia letak iya pun betul juga. Dia bukan huruf mat. Dia ganti, dia macam mana? Tumpang. Kan? Jadi Rumah. yang besar tu itu adalah huruf alif kan. Hamzah. Hamzah. Ya, betul lah. Dah lenyap kat bar tu. Ya betul. Maksud saya yang hamzah ada waw tu. Kalau dia letak alif pun betul, iya pun betul, waw pun betul. Macam tu lah. Itu simbol dia. Dia penulisan sebagai waw tu dia jadi macam huruf alif lah ya. Ya, alif sama macam alif, sama macam alif. Huruf-huruf mat kan. Huruf mat tu waw, ya, yang alif jadi huruf dijadikan sebagai alif kan. Untuk tumpang tu hamzah kan. Ya, tumpang. Jadi hamzah tu yang dipakai. Dipakai hamzah. Okey. Sebab ada hamzah tu. Ada hamzah yang pakai atas tu. Kalau tak ada hamzah tu baru jadi wa ahibahu. Apa? Kan? Ya. Kalau tak ada hamzah tu. Ya betul. Ni hukum yang tadi tu laim basata tu, dia adalah hukum qalqalah syugra ataupun ada pelajaran lain, topik lain. Itu memang hukum syugra tu kalau yang lain dia ada sabdu, kalau dia ada sabdu atas ta tu dia tak ada sabdu kan. Ya. Itu mana mustamatsilan mutajanisan kan macam mana itu? Bukan yalah, itu kalau ada sabdu tak akan jadi idgham lah, idgham mutajanisan kan. Ya. Ni adalah makna hukum kepada qalqalah syugra lah kan. Qalqalah syugra. Kalau Quran Hindu tu to tu mati ke bau? Jangan saya tengok je. Satu-satu sini tak ada baris. Dia tak boleh mati. Kalau mati dia akan kena ada sabdu atas ta tu. Surat 28 ya. 28. Basata. Bos, kalau kat sini dia jelas terus, dia letak ta tu sabdu terus. Senang je sebutnya. Lepas tu to tu dia matikan dia. Oh ya ke? Jadi maknanya terus pakai basata lah. Basata je lah. Hilang terus lah. Hilang terus. Dia matikan to ya. Dia matikan, dia buat huruf to tu mati, lepas tu ta tu letak sabdu. Ni hukum yang kita mana mutajab apa? Mutamatsilan mutajanisan ni lah. Dia tengok ya. 50. Kita sekarang surah Al-Maidah, bukan surat 112 ya. Ya. 112 dia tengok dalam. Surat 2 ayat berapa ni ya? 28. Basat. Kalau saya tengok dalam Quran yang Android ni memang tak ada apa nama tu, tak ada sabdu. Mutajanisan lah ni. Kalau mutajanisan memang ada sabdu. Ni pakai ni hukum ni mutajanisan. Di dua mutajanisan. Juga enggak lah tengok. Dua yang berhampiran sejenis. Mak orang dua mutajanisan enggak. Tak ada contoh dua mutajanisan yang ini. Ya tak ada. Tapi kat sini ada ialah kitab lama ni ada basata sedikit macam yang sama ni. Tapi ialah Indonesia yang menolongnya. Basat 1 2 ayat 20 apa 28 saja.
la imbasata. Dalam basat, ialah dalam la imbasat tu, kalau di Quran Indonesia memang ta tu dia letak sabdu kan. Basat. Tapi dia juga letak atas ta tu huruf macam apa mati ya, sakinah. Basat. Tanda mati. Tanda mati. Sukun. Ini tak ada tanda sukun, ini tak ada basat. Cuba tengok dalam Gharib, ada tak apa-apa lah. Macam Rory Gharib ada tak apa-apa dalam surah Al-Maidah. Gharib G-A-A-R-I-B Gharib. Ini surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah, An-Nisa, Al-Imran, An-Nisa. Kita sekarang ni Al-Maidah kan. Nisa, Al-Imran, Al-Ma'arah, Al-Farah, An-Nisa, Al-Maidah, ayat 21, ayat 28. Sampai ayat 42. Ni ayat apa tadi? Ayat 28 Maidah. Maidah 28. Maidah 28 ada cara bahasa basat ta. To dibaca tapi tanpa qalqalah. Cara baca basat ta, basat ta. To dibaca tapi tanpa qalqalah. To dibaca pak. Haji, huruf apa tu? Spot jumpa dengan huruf? Huruf ni, huruf Basat huruf ta, sin basat jumpa ta. ta. Sin baca, tetapi belakang depan tu ada ta. Tu tak boleh lantun kan? Dia tanpa qalqalah. Lain basat dibaca. Ta tu dibaca tak ilayya. To tu dia kat sini ada penerangan dia. Dipanggil kat sini hukum dia idgham naqis. Mengekal maksudnya mengekalkan sifat itba' pada yang ada pada huruf ta dalam huruf ta. Sifat itba'. Itba' tu maknanya terdempit. Menutup, mendempit. Masa menyebut huruf yang melengkung keliling lidah ke langit-langit. Ta hurufnya 4. Ya. Dia tak boleh lantun. Kalau ikutkan memang tak boleh lantun tu. Fasot ta. To tu kena sebut tak? Kita kena sebut jelas lah. Sot tu fasot ta tu kan. Fasot ta tu kena sebut. Fasot ta. Maknanya qalqalah tak sebut, kekal hanya sifat huruf itba' saja. Huruf ta tu ada banyak sifat kan. Betul. Jadi sifat itba' saja kekalkan dalam huruf ta tu, dalam huruf ta tu. So ta tu kena sebut juga lah kan. Ta kena sebut tapi kekalkan sifat itba' saja. Ya betul. Pasal huruf ta kena jelaskan. Basat ta. Basat ta ilayya. La basat ta ilayya. Basat ta tak ada qalqalah, itba' ta saja. Ada sabdu. Lepas tu tekan dengan dia kerana dia ada sabdu. Basat basa dulu. Basat ta. Basau. Sau sebab apa? Sau tu maknanya itba' lah. Melengkung lidah ke langit-langit. Sau melengkung lidah. Basa dulu. Bukan basau. Basau. Ini adalah dalam nota Gharib. Idgham naqis nama dia. Nama dia idgham naqis ya. Idgham naqis. Idgham naqis ya. Tapi dia adalah perkara
dia mutajanisain lah bos. Idgham mutajanisain lah. Gambar sebenarnya tak ada tau. Apa bos? Sebenarnya tak, penulisan tak ada sabtu. Dalam penulisan kita tak ada sabtu. Tapi dia ada huraian kat sini. Dalam Al-Quran Rasul Osmani, huruf pertama ini tidak diberi tanda sukun di atasnya kerana ia mempunyai hukum bacaan idgham kamil atau idgham naqis. Alasan dia tak letak mati tu kerana dia adalah masih lagi sifat idgham naqis atau idgham kamil. Jika tidak terdapat tanda sabtu di atas huruf yang kedua, maka hukum bacaan adalah idgham naqis, memasukkan secara tidak sempurna. Sila rujuk pada tajuk istilah tanda bacaan Al-Quran Rasul Usmani, huruf yang tidak bertanda sukun. Kan kita punya tak ada tanda mati kan? Tak ada tanda mati. Kenapa dia tak letak tanda mati? Alasan dia adalah idgham kamil ataupun idgham naqis. Ada sifat dia kat situ. Tor tadilah. Dia tak letak alasan sebab apa kita kena ada sifat idghamkan dia. Kamil ataupun naqis. Ni yang tadi kena nyata to tapi apa ni? Terdapat idgham naqis. Idgham naqis terdapat pada idgham to kepada ta. Idgham kamil tu adalah idgham yang sempurna kan? Sempurna lah. Bila gunnah, bi gunnah, mutamatsilan, mutajanisan, mutaqaribain. Idgham yang sempurna. Ini idgham yang tidak sempurna. Ini idgham yang tidak sempurna. Jadi dia pun oleh kerana kategori adalah kategori idgham, dia tak ada letak tanda sukun, tanda mati. Kan? Tapi kat Indonesia senang je. Senang baca. Basaf senang je. Terus dia idgham bigunah tu. Selain mim dengan nun bigunah basau. Ana idgham bersama gunah. Tak mudah lah ni. Kalau nak exam ramai orang gagal ni. Basau. Tak ilaiya. Dipanggil idgham naqis. Dan maknanya tu tak boleh cepatkan lah ya. Maknanya because dia idgham juga kan bos. So dia lambatkan nak pergi kepada ta tu dia letak tanda sabdu kan. What laim basat ta kan. Tapi tak ada qalqalah. Letak sifat itbaq saja. Lambatkan jugalah. Sebab apa ta dengan ta tu ada sabdu. Soalan ramalan ni. Soalan ramalan ni. Soalan ramalan. Itulah. Dia kadang-kadang kita baca tu kadang-kadang pemeriksa akan tanya, okey, la in nun bertemu dengan ba tu apa hukum dia? Nampak ada tanda mim tu apa hukum dia? In tu kita panggil apa tu? Iqlaq kan? Iqlaq. Lepas tu sim bertemu to ke apa? Ni jarang orang belajar dari tajwid ni. Dia juga naqis. Asal tak ilaiya. Mana kalau kau sebut sini, tapi dalam gharib tu to tu kena sebut juga. Tanpa qalqalah. Kalau ikut dalam naqis dia juga to kepada ta tu kan. Hukum dia asas dia, hukum bacaannya adalah idgham naqis mutajanisain saghir. Banyak panjangnya. Gabung semua tu. Dia ada mutajanisain, tapi dia adalah idgham naqis saghir, kecil. Saghir ni kecil lah. Saghir ni kecil. Mutajanisain oleh sama sejenis juga yang berlaku pada dua huruf yang bersamaan makhraj. Ya, berhampir sejenis ya. Kalau yang to dengan ta tu sama makhraj dia. Sama makhraj dia. Sifat lain-lain. Ta dengan da, ta dengan to.
Sa dengan zal, dal dengan ta, za dengan dra, to dengan ta. Sekarang kita jumpa to dengan ta mutajanisan. Okey, alhamdulillah. Mim, ta dengan mim. Bahasa ba dengan mim. Oh, ba dengan mim pun juga tajanisan juga. Irkab ma'ana. Irkab ma'ana kan? Irkab ma'ana. Irkam ma'ana. Bahra cuba wajib diidgham pada huruf mim. Irkam apa? Irkam buang. Irkam ma'ana. Ba tu kita buang kan? Buang. Ada idgham mutajanisain ni kita buang huruf yang pertama. Ya. So dalam yang ini ni kita kena buanglah huruf ta tu kan. Ya. Kalau kita kena basat Ta. ilayya. Basata. Tapi sikit ada sifat itibak tu kekalkan. Basata. Irkam ma'ana yalhad dzalika. Izzalamu. Qad tabayyana yal hazza wa qalat ta wa ajibat ja'un. So ni betul lah idgham mutajanisain. Kita kena buang huruf yang pertama tu. Ya. Tulisan ni tak ada tanda sapu. Atas ta. Okey. Bagus juga. Alhamdulillah. Masih lagi kita dah 2 hari lah. Mutajanisain, mutamasilain, mutaqaribain ni. Suratul Maidah. Alhamdulillah. Kita langsung tak boleh nak sebut apa-apa lah ni. Mutaqaribain ni macam pop dengan kaf kan. Mutaqaribain dengan lam dengan ra, badra, abadi, mutaqaribain. Entah masih lain sama huruf tu. Ni awak tak nak belajar Quran ni, tajwid ni. Ni. Baca je lah. Apa nak layan-layan sangat. Sifat-sifat ni. Apa susah sangat Quran ni. Susah, menyusahkan kan. Menyusahkan, mutamasilain lah, apa benda lah. Anggar je. Okey, bagus. Okey, dah lepas dah, tak dah. Ada 6.35 dah sekarang ni. Yalah. Jadi cerita Qabil, kita Habil, kita Palestin tu penama dulu nak masuk kota Palestin dia kaum Musa takut. Apa lagi hari ni? Pasal yang bunuh orang manusia tu kan. Bunuh manusia. Satu dua kafir kata Allah tu adalah Al-Masih Isa putera Maryam. Ahli kitab banyak hal daripada isi kitab yang telah disembunyikan. Ni tuju pada orang-orang yang Yahudi kan ni. Yang dia ubah kandungan orang Yahudi kan.
Orang Yahudi tak boleh terima. Ini adalah sebab nuzul ayat 19 ni, kata Ibnu Abbas mengatakan bahawa suatu ketika Rasulullah berdakwah kepada orang Yahudi agar mereka memeluk Islam, namun mereka menolak ajakan itu. Dalam kesempatan itu, Muaz bin Jabal dan Sa'ad bin Ubadah berkata kepada mereka, "Wahai Yahudi, bertakwalah kepada Allah. Demi Allah, sejujurnya kamu mengetahui bahawa Muhammad adalah utusan Allah. Kerana zaman dahulu kamu pernah menjelaskan sifat beliau sebelum diutus menjadi Rasul, dan ternyata ia sesuai dengan Muhammad." Rafi bin Huraimalah dan Wahab bin Yahuza berkata, "Kami tidak pernah menjelaskan seperti apa yang kamu jelaskan itu. Allah tidak menurunkan kitab lagi setelah Taurat, dan tidak pernah mengutus Nabi lagi setelah Musa. Lalu turunlah ayat ini." Hadis riwayat Ibnu Ishaq. Maknanya dia orang belit-belit tu. Okey. Ya, Okey, Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Yang ayat yang mengatakan suruh masuk ke dalam Baitul Muqaddis tu, Palestin tu kan, yang kaum Nabi Musa takut tu sebab ada kaum yang siapa dalam tu yang dia orang kata kejam semua tu. Siapa dia? Kaum apa tu? Ni apa? Ikut Nabi Musa takut nak masuk tu. Masuk Ayat 22-23 tu. Yang ayat 22-23 tu kau. Ya. Maksudnya di dalam negeri tu ada orang yang sangat kuat dan kejam. Tu kaum apa tu? Ni je. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Ni Firaun ke ya? Firaun tak ada. Ni Baitul Muqaddis. Firaun kat Mesir. Ni kat Syam ni. 22. Kejam itu mirip Eli Maju. Ya. Je. Kejam dia. 22. Lupa nama kaum. Lepas tu berkatalah dua orang lelaki itu di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah, serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, nescaya kamu akan menang, dan bertakwalah kamu hanya pada Allah. Kenapa apa yang dia punya rahsia masuk ikut pintu gerbang dia? So buka apa kata tafsir web dulu lah kejap Boleh ke? Ada masa kejap ke? Dapat tafsir web kejap je Tafsir web. Wait, tafsir web. Dah habis masa tapi sekejap je. Nak tahu. Curious. Nak tahu Kalau juga. kita terlepas kadang-kadang kita lupa Kita tak pergi dah. Kita tak pergi dah kan. Suratul Maidah. Suratul Maidah ayat 23 kan. Kita tengok dalam Google apa ada. Ya. Saya dah buka tafsir web ni 23 21 kan? 22. 22 Betul 22 Okey. Ya, tengok 2. Kaum Amalek dari bangsa Kanaan. Ini kaum yang memiliki badan tinggi lagi besar. Ya. Kaum apa? Kaum yang memiliki badan yang tinggi besar lagi perkasa. Kaum Amalek, bangsa Kanaan. Apa Amalek ya? Apa kita Amalek, AMALIQ. Kanaan. Kanaan ni terdiri daripada keturunan yang perkasa macam kaum Ad, kaum Samud. Mereka adalah keturunan Kanaan dan Amalek, AMALIK. Sebelum tu AMALIQ, tapi AMALIK. Kanaan, KNA
Apostrofi AN, Kanaan, keturunan Kanaan. Malik Kan'an. Yang berkata ayat 23 tu, yang berkata dua orang lelaki tu, kita tengok tafsir sini bawah. Yang ni Yushak dan Kalab bin Yufanna. Mereka berdua tu masuk dari 12 orang pemimpin Bani Israel yang takutkan Allah. Yoshua bin Nun dan Kalaib bin Yefin. Kena cari tu kaum Amalek. Orang yang Nasir sebut tadi, dua orang laki-laki tu yang bertakwa tu, dan kaumnya yang tadi itulah kan, nama dia tu nama Yoshua bin Nun dengan Kalaib bin Yefuni kan, ada saya Yefuni. Keduanya adalah pemimpin-pemimpin Bani Israel yang semuanya ada 12 orang, sebagaimana disebut dalam ayat 12 surah ini. Okey. Hebat. Kita dan Google tak jumpa. Kanaan. Nasir cari kat mana tu Tu bos, tafsir.web bos. Oh, tafsir web lah. Tafsir Web. web. Mana saya letak tu? Type je bos. Tak payah tu. Tafsir.web. Dia surah Al-Ma'idah kan? Ya. Ma'idah ayat yang ke 24 ya. Okey. 24. Ayat yang ke apa ayat 24. Ayat 22 bos. 2. Bukan ya kan? Oh, Kanaan ni adalah sebuah istilah kuno bagi wilayah yang kini terdiri dari Israel, Lebanon, wilayah-wilayah Palestin, selain bersepadan dengan pantai bahagian Jordan, Syria dan utara Mesir. Dalam kitab Yahudi, tanah Kanaan mengunjur dari Lebanon mengarah ke selatan melintasi Gaza hingga sungai kecil Mesir dan ke arah timur. Betul lah. Sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa, yakni kaum yang memiliki badan yang tinggi, besar, tinggi besar, lagi perkasa. Mereka adalah kaum Amalek dari bangsa Kan'an. Kanaan ni adalah Palestin tu lah. Palestin, Israel, Jordan. Itu ada panggil Kanaan. Gaza, Lebanon, Lubnan, Gaza. Itu orang panggil Kanaan.
Okey, bagus. Okey lah Pak. Okey. Terima kasih. Kita jumpa besok lah. InsyaAllah kita tutup terus majlis ni. Okey. Terima kasih semua. Ummarhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar hujjatan ya rabbal alamin. إنسان في خسر إلا الذين آمنوا